مستقيما وهداية سمحا ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم نعرف بها أوامرك ونعرف بها ونعم الملائكة المقربين واخرجنا من ظلمات الوهم وافتح لنا رحمتك وعلمنا صراطك رب اشرح لنا صدرنا ويسر لنا قال الشيخ مسلم لا نفعنا في الدارين. Sekarang yang ke-156 Ad-du'a'u fil ruku'i. Ad-du'a'u fil ruku'i, berdoa pada rukuk. Ini satu sunat lain daripada yang telah lepas. Ialah sunat kita berdoa pada ketika rukuk. Lain daripada doa yang telah disebut pada 154, 155, ini doa lain pula. Sebab yang 154, 155 itu bukan semata-mata doa, bahkan di situ terkandung dalam yang 154, 155 itu doa dan puji kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun 156 itu semata-mata kita berdoa kepada Allah Taala di dalam rukuk. Jadi selepas pada kita tasbih, selepas pada kita tasbih, kita baca subhanakallahumma hingga akhir, atau ditambahkan lagi Allahumma laka raka'tu hingga akhir, dan selepas pada tu pulanya kita berdoa dengan mana-mana doa yang dikandang. Habis itu katanya an yakuna ad-du'a'u bid-da'watil mansurati. Sunat yang lain pulanya ialah bahawa adalah doa yang kita baca pada ketika rukuk. An yakuna ad-du'a, bahawa adalah doa, yakni doa yang dibaca pada ketika rukuk itu bid-da'watil ma'surati, dengan doa-doa yang maksurah, yang dinakal daripada Nabi. Doa mana-mana yang diambil daripada Nabi SAW, itu sunat yang lain pula. Jadi sunat kita berdoa dengan doa maksurat. Habis 158 an yantaziral munfaridu mutlaqan wa imamu man marra ad-dakhila ila salati liyaqtadiya bihi. Sunat yang lain pula dia katanya an yantaziral munfaridu, bahawa menunggu oleh orang yang sembahyang seorang diri, mutlaqan semata-mata. Dia tak kira siapalah yang sembahyang seorang diri. Wa imamu man marra, dan imam bagi mereka yang tersebut. Ialah imam bagi makmum yang mahsurin, yang redha dengan tatwin, dengan memanjangkan sembahyang. Menunggu ad-dakhila, akan orang yang masuk, ila salati, kepada sembahyang. Liyaqtadiya, supaya mengikut ia orang yang masuk tu, bihi, dengan dia, dengan orang sembahyang seorang diri atau dengan imam. Jadi maknanya disunatkan bagi mereka yang disebut sani, daripada orang yang sembahyang seorang diri dan imam yang makmum mahsurin dan yang redha dengan memanjang. Sunat tu apabila dia terasa macam ada orang masuk. Contohnya kita sembahyang kat masjid, artinya kat surau, tempat umum,
maka sekiranya kita terasa macam ada orang masuk, maka orang itu akan berjemaah dengan kita, akan masuk jadi makmum kita juga. Maka sunat kita tunggukan dia di dalam rokok. Sunat kita tunggukan dia di dalam rokok dengan maknanya kita memanjangkan rokok supaya dia dapat takbiratul ihram dan rokok bersama dengan kita dan dapat tamak nina, supaya dapatlah rakaat itu bagi dia. Tu sunat, jadi sunat tunggu dalam rokok tu, jadi tunggu tu jangan semata-mata tunggulah, kita berdoa, kita berzikir dalam rokok sambilan kita tunggu dia. Mudah-mudahan dia tu dapat takbiratul ihram dan rokok dan tamak ninah dalam rokok sebelum pada kita i'tidal, maka dapat rakaat bagi dia. Itu maksud dan katanya 158. Sunat bagi kita sembahyang seorang diri walaupun makmum belum ada, atau kita dah jadi imam bagi makmum mahsurin yang redha dengan memanjangkan sembahyang, maka sunat kita tunggu. Sekiranya kalau terasa macam ada orang masuk nak mengikut. 159. Yusannu lil imami man marra wal munfaridi intizarul masbuki alladhi ishtaghala bi sunnatin fata'akhkhara ba'da ruku'i imami liya'tiya min al-fatihati biqadri ma ata bihi al-masnun. Masalah 59 tu lain daripada 58, tapi masalah dekat-dekatnya, berlainan tetapi hampir-hampirnya. Dia katanya yusannu li imami man marrah, dan disunatkan bagi imam mereka yang disebut. Maknanya kita sembahyang tu kita dah jadi imam, makmum dah ada di belakang kita pada permulaan sembahyang. Walil munfaridi, dan bagi orang yang sembahyang seorang diri, mana ketika dia mulai sembahyang tu tidak ada makmum kat belakang dia, tetapi dia sembahyang apabila dia baca surah masalan, adalah orang yang datang ikut dia, maka tiba-tibanya ada di belakang dia tu seorang makmum yang masbuk. Masbuk mana? Allazi ishtaghala, yang sibuk ia bi sunnatin dengan sunat. Fata'akhkhara, maka terbelakanglah ia ba'da ruku'i imami, kemudian daripada rokok imamnya. Liyata'atta minal fatihati, supaya mendatang membaca ia makmum masbuk minal fatihati, daripada fatihah itu biqadri ma ata bihi al-masnun, dengan qadar barang yang datang dengan dia akan yang disunat. Jadi masalahnya sekiranya kalau ada di belakang kita makmum kita ni, pada masalah apabila kita jadi imam. Apabila kita jadi imam, ada makmum yang masbuk. Ada di belakang kita itu makmum yang masbuk, ialah makmum yang tak dapat masa yang mencukupi untuk nak mensempurnakan Fatihah belum pada imam rakaat. Itu makna makmum yang masbuk. Ialah makmum yang apabila dia takbiratul ihram, semenjak daripada dia takbiratul ihram dan sebelum pada imam rakaat tu masa yang tidak mencukupi untuk nak baca surah Fatihah. Tetapi maka sunat bagi makmum yang masbuk yang begini tak sunat, maka yang sunat bagi dianya bahawa tidak mulai dengan baca doa iftitah. Bahkan selepas pada dia takbiratul ihram tu terus baca surah Al-Fatihah. Maka sekiranya
kalau selepas pada dia makmum yang masbuk, sepatut bagi dianya, yang sunat bagi dianya bahawa jangan baca surah, baca doa iftitah. Bahkan selepas pada dia takbiratul ihram tu dia terus baca Fatihah. Tetapi seorang makmum yang masbuk ni dia tidak begitu. Bahkan selepas pada dia takbiratul ihram dia baca yang sunat. Baca doa iftitah. Selepas pada dia baca doa iftitah, dia pun mulai surah Fatihah. Apabila dia mulai surah Fatihah tu, kita jadi imam, kita pun rokok. Sebab sampai masa kita jadi imam, sudah selepas pada kita baca Fatihah atau selepas pada kita baca surah, kita pun rokok lah. Kita yang jadi imam ni. Apabila kita rokok, pada pihak makmum yang masbuk tadi, dia tak boleh nak rokok dengan sebab kita rokok. Tak boleh nak rokok bersama dengan kita. Sebab dia tu, dia kena baca lagi Fatihah, sekadar yang mana dia baca doa iftitah tadi. Maka apabila kita rokok, dia tak boleh terus rokok bersama dengan kita jadi imam. Sebab dia tu, dia kena guna masa. Dia kena guna masa sekadar doa iftitah pada membacakan Fatihah. Jadi maka apabila berlaku begitunya, sunat bagi kita jadi imam tu tunggu dia dalam rokok. Jadi sunat bagi kita tu memanjang akan rokok supaya makmum yang masbuk yang hendak baca Fatihah ganti daripada masa dia baca sunat tu dapat rokok bersama dengan kita. Itulah maksudnya. Ini berhubung kait dengan masalah makmum yang masbuk. Jadi asal hukum makmum yang masbuk, makmum yang masbuk itu ialah makmum yang tak dapat masa yang mencukupi untuk nak baca Fatihah selepas pada dia takbir belum pada imam rokok. Maka sunat bagi dianya jangan baca doa iftitah, tetapi dia ni baca juga. Apabila dia baca doa iftitah, selepas tu dia baca Fatihah. Mulai baca Fatihah, contohnya dia baca Bismillahirrahmanirrahim, kita jadi imam rokok. Maka dia nak rokok bersama kita tak boleh. Sebab dia guna masa tadi tu dia baca doa iftitah, maka dia kena terus baca Fatihah lagi. Sekadar doa iftitah yang dia baca. Maka ketika tu bagi kita imam sunat tunggu dia di dalam rokok. Jadi kita sunat bagi kita imamnya ialah memanjangkan rokok. Kalau tasbih kita memanjangkan tasbih sampai sebelah kali dan kita tambahkan doa-doa yang tersebut. Sehingga makmum masbuk tu selesai daripada Fatihahnya dan dia dapat rokok bersama kita dan dapat tamak ninah dengan dalam rokoknya, barulah kita ni tidak. Itu maksud katanya maksud dengan masalah 159. 60 yusannu lahuma intizarul masbukil mutaakhiri jahlan li itmami fatihatihi ba'da ruku'i imamih. Ini masalah makmum masbuk juga. Tetapi dia tidak mulai dengan baca doa iftitah. Yang sepatutnya makmum yang masbuk, makna sama dengan tadi, makmum yang masbuk itu ialah makmum yang selepas pada dia takbiratul ihram belum pada imam rakaat tu masa tak mencukupi untuk nak baca sebuah surah Fatihah. Maka sepatut bagi makmum yang masbuk ni dia tidak mulailah dengan doa iftitah dan dengan a'udzubillah. Bahkan selepas pada dia takbiratul ihram dia baca surah Fatihah. Kemudian apabila dia baca surah Fatihah walaupun belum selesai lagi sekalipun, maka sekiranya kalau imam tu rokok, maka sepatut bagi dianya dia kena tinggalkan Fatihah dan rokok bersama dengan imam. Sebab Fatihah dia tu ditanggungkan oleh imam. Sebab dia tidak sibuk dengan doa iftitah dengan a'udzubillah selepas pada takbiratul ihram.
Tetapi dia ni tak begitu. Dia makmum yang masbuk, dia dah tak mulai dengan doa iftitah dengan a'udzubillah, selepas pada dia takbiratul ihram, dia terus baca Fatihah. Selepas pada dia mulai baca Fatihah, sempat baca Fatihah ke tak sempat, tapi imam dah rokok. Maka sepatut bagi dianya terus rokok bersama dengan imam. Tetapi dia tidak rokok, dia terus baca Fatihah. Tak kena dengan cara lah begitu. Walaupun begitu, maka sunat bagi kita makmum, sunat bagi kita yang jadi imam, asal kita sembahyang seorang diri ke, atau kita dah jadi imam bagi makmum yang mahsurin, yang redha dengan tatwil, dengan memanjangkan sembahyang, maka sunat juga kita memanjangkan rokok kita supaya dia selesai daripada Fatihah dan rokok bersama dengan kita imam. Padahalnya kalau tilik kepada dia tu, dia apabila kita rokok, dia tak payah baca dah Fatihah. Dia tak payah baca dah Fatihah. Dia kena terus rokok. Tetapi dia tak rokok sebab dia tak tahu hukum. Dia tak tahu hukum di mana? Tak tahu hukum katanya apabila imam rokok, walaupun dia belum selesai Fatihah sekalipun, dengan sebab dia tak mulai dengan doa iftitah dengan auzubillah, dia boleh rokok. Fatihah yang tak selesai lagi atau belum dibaca lagi itu boleh dia rokok walaupun begitu sekalipun, dengan sebab Fatihah ditanggungkan oleh imam. Begitu. Tapi dia tak tahu hukumnya begitu. Apabila imam rokok pun dia terus baca Fatihah untuk nak selesai Fatihah dia. Sebab dia tu jahil. Begitu dia katanya. Yusannu lahuma, disunatkan bagi keduanya. Bagi orang yang sembahyang seorang diri dan imam yang bagi makmum yang mahsurin, yang redha dengan memanjangkan sembahyang, intizarul masbuki al-mutaakhiri, menunggukan makmum yang masbuk, yang terbelakang, tapi terbelakang dia tu mana imam rokok, dia tak rokok lagi. Jahlan, kerana jahil dia dengan hukum. Jahlan, kerana jahil dia dengan hukum. Sebab hukum bagi dia imam rokok, dia kena rokok. Fatihah ditanggungkan oleh imam, tetapi masalah di situ dia tak tahu. Apabila imam rokok, dia tak rokok. Li'itmami, mutaakhir, jadi terbelakang dia tu imam rokok, dia tak rokok lagi. Untuk nak sepenuhkan Fatihah, li'itmami fatihatihi. Untuk nak sepenuhkan Fatihah dia tu, ba'da ruku'i imami, kami pada rokok imamnya. Maka walaupun begitu sekalipun, jahil tak jahil pun, kalau dia tak rokok lagi, maka kita pun disunat tunggu di dalam rokok. Begitu. Jadi pendek katanya, pendek katanya, kalau ada daripada makmum kita di belakang kita, sekiranya kalau kita jadi imam, kalau kita jadi imam, maka kalau kita jadi imam, tetapi boleh kita jadi imam, sembahyang kita boleh dipanjangkan. Maka sekiranya kalau ada makmum yang masih berdiri lagi, apabila kita dah rokok dah tasbih dah 3 kali, kita ingat nak bangun i'tidal, nak bangkit i'tidal, tapi rasa macam ada makmum kita tu belum rokok lagi. Maka sunat kita memanjangkan rokok. Sekiranya kalau boleh memanjang. Sunat kita imam memanjangkan rokok supaya makmum yang masih berdiri baca Fatihah lagi tu dapat rokok sama kita dan tamakninah belum pada kita i'tidal. Walaupun dia tak rokok bersama dengan kita tu, dengan secara jahil dia ke macam mana pun, maka sunat bagi kita tu memanjangkan. Sekiranya kalau sembahyang itu boleh memanjang. Begitu. Jadi dia katanya masalah orang sembahyang seorang diri tadi tu, macam mana dia jadi imam pula? Kata sembahyang seorang diri, dengan maknanya ketika dia mulai sembahyang, mulai takbiratul ihram tu, dia sembahyang seorang diri. Tetapi di tengah-tengah sedang baca Fatihah tu adalah siapa-siapa datang ikut dia, maka jadi imam dah dia pula. Tetapi ketika dia mulai takbiratul ihram, tidak ada siapa pun makmum dia di belakang.
Itu mana kata munfarid. Munfarid tu takut tak salah fahamnya, macam mana orang sembahyang seorang diri tiba-tibanya jadi imam. Jadi dua masalah tu. Yang pertama, tapi masalah maksudnya sama ialah orang yang jadi imam. Cumanya bezanya yang munfarid tu maknanya pada permulaan sembahyang dia sembahyang seorang diri, tidak ada siapa yang ikut jadi makmum dia. Apabila tengah-tengah dia sembahyang, tengah-tengah dia duk baca Fatihah masalah, ada orang ikut dia, maka dia pun jadi imam lah. Begitu juga masalah satu laginya, dia imam mahsurin, yang imam bagi makmum yang mahsurin, yang redha dengan dengan panjangkan sembahyang, dengan mananya belum pada kita nak mulai takbiratul ihram. Tengok makmum kita kat belakang kita tu ada lebih kurangnya 2-30 orang. Maka kita tanya kepada semua makmum, setuju ke tidak kita saya nak panjangkan sembahyang. Imam tu tanya kepada makmum dia yang mahsurin belum pada nak mulai takbiratul ihram, setuju ke tak setuju? Maka sekiranya kalau semua makmum tu setuju nak memanjang, maka kita pun mulai takbiratul ihram. Apabila kita mulai takbiratul ihram, maknanya kita bawa jadi imam, kita sembahyang jadi imam, padahal makmum kita di belakang tu makmum yang mahsurin, yang setuju semuanya untuk kita memanjangkan sembahyang. Maka rupa di situlah sekiranya apabila kita rokok, ada lagi daripada makmum kita tu belum rokok, maka sunat kita memanjangkan rokok. Supaya makmum yang masih berdiri masih baca Fatihah lagi, tak kiralah dia apabila kita rokok dia masih baca Fatihah lagi sebab jahil dia dengan hukum, atau dengan sebab dia tu sibuk dengan baca doa iftitah sehingga kita imam dia rokok, dia tak boleh nak rokok, dia kena terus baca Fatihah lagi pada masa baca doa iftitah. Walaupun mana-mana sekalipun, maka sekiranya gitu, maka sunat bagi imam tu memanjangkan rokok. Sekiranya sembahyang tu boleh memanjangkan. 161 yusannu lahuma al-intizaru fil qiyami liman alima min halihi annahu in raka'a qabla ihramihi ahrama hawiyan. Ini pun sebab daripada tak tahu hukum juga. Dia katanya yusannu lahuma, disunatkan bagi keduanya, bagi munfarid dan imam makmum mahsurin yang redha dengan tatwil, dengan memanjang. Al-intizaru, menunggu, menanti, tunggu nanti, fil qiyami, pada berdiri. Berdiri belum rokok. Tunggu pada berdiri. Mana jangan rokok lagi lah. Walaupun dia sudah baca Fatihah, walaupun dia sudah baca surah. Jangan rokok lagi. Tunggulah di dalam berdiri. Tunggu siapa? Tunggu siapa? Jangan rokok lagi walaupun dah selesai Fatihah, walaupun dah selesai surah. Tunggu, jangan rokok lagi. Sunat buat begitu. Tunggu siapa tu? Liman alimah. Bagi mereka yang mengetahui oleh keduanya. Oleh imam mahsurin dan makmum yang dan munfarid. Min halihi, daripada kelakuannya, kelakuan man, mereka tadi, annahu, bahwasanya, man, mereka, in raka'a, jikalau rokok ia, jikalau rokok oleh keduanya. Nak gitu. In raka'a, jikalau rokok oleh keduanya, jikalau rokok oleh keduanya, oleh munfarid dan imam mahsurin tadi. Qabla ihramihi, sebelum pada takbiratul ihramnya, nyaman alimah. Mereka tadi. Ahrama, nasjaya takbiratul ihram ia,
hawiyan dalam keadaan tunduk, sambilan tunduk. Tunduk kepada rokok. Ini daripada mana masalah dianya, kita kembali pada asal masalahnya. Dia syarat bagi nak sah takbiratul ihram. Syarat bagi nak sah takbiratul ihram ialah melakukan takbiratul ihram di dalam berdiri. Kita mesti takbiratul ihram dalam kelakuan berdiri. Tak kira siapa-siapa sekalipun. Takbiratul ihram mesti takbir di dalam berdiri. Dengan maknanya tidak sah takbiratul ihram dalam keadaan tunduk atau dalam keadaan bangkit daripada duduk kepada berdiri, belum nak jadi berdiri, itu tidak sah. Contohnya kita duduk tunggu orang qomat. Kita duduk tunggu masa Bilal qomat, maka apabila imam itu Bilal itu selesai daripada qomat, imam pun mulai takbiratul ihram. Kita masih duduk lagi. Kita masih duduk lagi, padahal kita ni orang yang kuasa berdiri, wajib kena berdiri kalau sembahyang fardu. Maka apabila imam takbiratul ihram sudah, kita pun masih duduk lagi. Maka apabila imam takbiratul ihram selesai daripada takbiratul ihram, kita pun takbiratul ihram sambilan bangun berdiri. Maka itu tidak sah. Sebab apa? Nak takbiratul ihram, permulaan takbiratul ihram dan akhir takbiratul ihram itu di dalam masa berdiri, dalam kelakuan berdiri. Begitu. Maka masalah di sini masalah makmum yang masbuk. Masalah 61 pun masalah makmum yang masbuk. Maka makmum yang masbuk sekiranya kalau dia mengikut imam, makmum yang masbuk sekiranya kalau dia mengikut imam padahal imam itu bukan di dalam berdiri. Ini tak masuk lagi, latar belakang dulu. Tak masuk dalam masalah lagi, ini sebagai latar belakang dulu. Kalau kita makmum yang masbuk, kita selepas pada takbiratul ihram tu mestilah takbiratul ihram dalam berdiri, tak boleh takbiratul ihram sambilan tunduk. Maka apabila kita takbiratul ihram, kita tengok imam tu sudah rokok. Artinya di dalam duduk antara dua sujud atau duduk tasyahud awal tasyahud akhir, artinya sedang rokok, sedang sujud. Maka yang wajib bagi dianya ialah takbiratul ihram dalam masa berdiri, pada keadaan berdiri, dan takbir sekali lagi sebagai takbir intiqal, turun kepada rokok. Itu cara dianya. Jadi contohnya kita makmum, kita masuk ke dalam saf, tengok imam sedang rokok, artinya dalam sujud atau dalam keadaan duduk. Maka caranya kita takbiratul ihram tu takbiratul ihram dalam berdiri, dengan keadaan berdiri. Kita takbir Allahu Akbar. Apabila kita nak turun sujud tu sunat kita takbir pula sekali lagi. Apabila kita nak turun rokok bersama dengan imam, Allahu Akbar sekali lagi sebagai takbir intiqal. Itu cara yang sebenarnya sebagaimana kita ada sebut dalam kitab yang kita belajar dulu, pedoman. Itulah cara dia. Maka tak boleh kita takbiratul ihram sambilan tunduk turun kepada rokok sebab imam dah rokok, atau tak boleh kita takbir sambilan turun sujud, tak boleh. Sebab takbiratul ihram ini nak takbir di dalam kelakuan berdiri bagi orang yang kuasa berdiri. Bagi orang yang sembahyang dalam keadaan berdiri. Maka sekiranya kalau ada seorang makmum dia jahil dengan hukum seperti kata tadi,
Dia ni biasanya kalau kita jadi imam dalam rokok. Kalau kita imam di dalam rokok, dalam sujud, dalam duduk, dia takbiratul ihram sambilan turun, tunduk. Dia datang usalli, dia baca usalli, baca tak baca samalah. Kemudian dia takbir tu sambilan turun. Allahu Akbar, jadi macam takbir intikal. Jadi dia Allah semacam dia apa? Takbir sambilan turun kepada rokok. Jadi maknanya melakukan takbiratul ihram bukan dalam diri, maka tidak sah. Maka untuk nak bagi selesai masalah tadi, biasanya orang ni begitulah. Kalau dia dapat imam, tengok imam sujud, dia takbiratul ihram dia tu sambilan turun. Jadi maknanya mulai takbir dalam diri, selesai takbir dia dah sujud. Allahu Akbar sambil sujud. Maka tidak sahlah takbiratul ihram dia begitu. Maka sekiranya kalau takut-takut nak jadi begitu, maka sunat bagi kita, ini 61. 161, maka takut nak jadi begitu, maka sunat bagi kita jadi imam yang maka sunat bagi kita jadi imam tu sekiranya kalau makmum akan buat begitu pada biasa ghalibnya, maka jangan kita rokok lagi. Jangan kita rokok lagi sebab kebetulan kita dah selesai baca surah, selepas ada Fatihah kita dah baca surah. Kita duk nak rokok lah. Kita duk nak rokok. Tiba-tiba ada seorang tu datang mengikut kita. Orang ni biasanya kalau kita rokok, dia tengok kita rokok, dia takbiratul ihram sambilan rokok selalu dia. Selalunya begitu. Maka sunat bagi kita imamnya supaya nak bagi sah takbiratul ihram dia, kita jangan rokok lagi. Apabila kita jangan rokok lagi, kita tak rokok lagi, maknanya kita masih berdiri, dia pun takbiratul ihram dalam berdiri. Maka sahlah takbiratul ihram dia. Tetapi sebaliknya, kalau kita selepas pada kita baca surah, kita pun turun rokok. Sebab kita dah selesai. Maka kalau kita rokok, maka dia takbiratul ihram sambilan rokok. Maka tidak sah takbiratul ihram dia. Sebab dia tak tahu hukum, maka sunat bagi kita tu nak bagi sah sembahyang takbiratul ihram dia. Untuk nak sah takbiratul ihram dia tu, kita jangan rokok lagi. Kalau rokok akan jadi begitulah. Maka sunatnya kita berdiri, terus berdiri lagi, supaya dia takbiratul ihram di dalam berdiri. Selepas pada dia takbiratul ihram selesai, kita pun rokok. Jadi pada katanya masalah di sini, jangan rokok lagi, tunggu dulu dalam berdiri supaya makmum yang belakang tu tidak takbiratul ihram sambilan turun rokok. Supaya dia tu takbir dalam berdiri untuk nak sahkan takbiratul ihram dia. Itulah kerja bagi makmum. Kerjaan bagi imam ialah jaga sah batal sembahyang makmum. Jadi makmum nak buat apa-apa kena tilik juga. Kalau buat macam ni nanti makmum batal sembahyang. Tak kena cara jadi batal sembahyang. Jadi kita kena jaga juga. Itu sunat. Habis di situ. Kemudian katanya 162, Raf'ul yadaini 'inda al-i'tidali. Itu dah selesai daripada masalah sakutan dengan rokok. Masalah yang bersangkutan dengan rokok dah selesai. Maka sekarang kita masuk pula masalah sunat-sunat yang bersangkutan dengan i'tidal pula. Maka sunat-sunat yang bersangkutan dengan i'tidal, dia katanya satunya Raf'ul yadaini 'inda al-i'tidal. Mulai di sini sunat-sunat yang bersangkutan dengan i'tidal pula. Yang bersangkutan dengan rokok tu dah selesai. Raf'ul yadaini 'inda al-i'tidali. Mengangkatkan dua tangan di sisi i'tidal. Jadi maksudnya apabila kita i'tidal, sunatnya kita mengangkatkan tangan juga.
Jadi maknanya berpindah daripada rokok kepada i'tidal. Berpindah daripada rokok kepada i'tidal. Di situ ada sunat mengangkat dua tangan. Situlah masalahnya. Berpindah daripada rokok kepada i'tidal, di situ ada sunat mengangkat dua tangan. Seperti berpindah daripada berdiri kepada rokok. Berpindah daripada berdiri kepada rokok pun ada sunat mengangkat dua tangan. Berpindah daripada rokok kepada i'tidal pun ada sunat mengangkat dua tangan juga. Itulah masalah dianya. Itulah maksudnya. Jadi apabila kita bangkit i'tidal, sunat kita angkat dua tangan. Itu adalah satu sunat. Sunat yang lain pula 163 an yakuna raf'uhuma ma'abtida'i raf'ir ra'si. Bahawa adalah mengangkatkan keduanya, mengangkatkan dua tangan itu beserta permulaan mengangkat kepala. Jadi kepala kita dalam rokok tu, apabila kepala kita mulai akad naik kepada i'tidal, maka di situlah kita mulai akad dua tangan. Kita mulai akad dua tangan. Jadi kepala mulai akad, tangan pun mulai akad juga. Beserta dua-dua. Akad kepala, akad tangan beserta. Itu nisbah permulaan. Mulai akad kepala dengan mulai akad tangan itu disertakan. 164 istimrarur raf'i ila intihaih. Berterus akan mengangkat tangan, menerus akan akad tangan ila intihaihi, sehingga selesai daripada mengangkat kepala. Jadi apabila sampai jadi i'tidal, jadi sambilan kita akad kepala, sambilan tangan kita, sebab tangan kita ketika kita rokok tu tangan kita ada kat lutut. Tangan kita ada kat lutut. Maka apabila kita mulai akad kepala kepada i'tidal, tangan kita pun mulai lepas daripada lutut. Jadi tangan kita ada kat lutut. Maka apabila kita mula akad kepala naik, tangan pun naik. Jadi berterus sampai kita berdiri. Sampai kita berdiri i'tidal tu tangan dah jadi begini. Apabila kita berdiri betul i'tidal tu, lepas turun. Begitu. Jadi kita bayanglah pada masa kita rokok itu, kepala kita macam mana rupa kepala kita beradanya, dan tangan kita, dua belah tangan tu ialah ada pegang pada lutut. Maka apabila kita mengangkat, nak mulai akad kepala, tangan pun mulai lepas terlepas daripada lutut. Jadi maknanya bukan kita tunduk begini, tangan kita lutut, kita akad. Lepas tu baru bangkit. Bukan begitu. Jadi kita tunduk, rokok. Apabila kita nak tidak tu kita akad. Lepas tu bangkit begitu. Bukan begitu. Jadi berserta. Tangan kita kat lutut, mulai akad. Slow-slow. Mulai akad. Kepala pun sambil akad. Jadi apabila kita i'tidal tu, jadi tangan kita dah sampai sini. Daripada lutut, kepala akad, tangan pun akad, sambil-sambilan, sampai di sini. Apabila betul, maknanya tangan kita dah jadi begini. Apabila betul i'tidal, kita pun lepas, turun. Turun kat tangan. Bukan maksud katanya akad tangan sampai ke bahu, barulah kepala mulai akad. Bukan begitu. Kita tunduk, dalam rokok tu kita tunduk, apabila kita nak i'tidal, kita akad tangan naik sampai ke bahu,
barulah kepala kita akad. Bukan begitu. Jadi sambilan akad tangan, sambilan akad kepala. Apabila kita bangun betul tu, betul i'tidal, tangan kita sampai, kebetulan tangan kita dah sampai sini. Maknanya, belum pada berdiri betulnya, belum pada betul berdiri itu, mana tangan kita belum sampai ke bahu lagi. Itu cara dia. 165 an yakuna raf'uhuma bihayatiha as-sabiqati fit tahrimi. Ini sunat yang lain pula, cara kita akad tangan rupa mana, kelakuan mana, maka sama dengan cara kita akad tangan, kaifiatnya, kaifiat dia, kelakuan dianya, maka sama dengan cara kita akad tangan pada masa kita takbiratul ihram. Itu sunat yang lain pula. Akad tangan tu dah sunat, bagi kena dengan cara dia, sunat yang lain pula. An yakuna raf'uhuma, bahawa adalah mengakadkan keduanya, dua tangan, bihayatiha, dengan rupa akad tangan yang telah lalu, fit tahrimi, pada takbiratul ihram. Caranya sama. Buat wisama dengan cara kita akad tangan yang dicerita, yang disebut pada masa takbiratul ihram dulu, itu satu sunat yang lain pula. 166 alla yulsiqahuma bijambihi ba'da irsalihima. Jadi belum pada nak masuk dalam sunat 66, 166, ada sunat satu lagi yang di sini tak sebut, ialah apabila kita selepas pada akad dua tangan gitu sampai i'tidal, maka sunatnya tangan kita lepas turun. Dalam mazhab Syafi'i, ketika i'tidal, tangan kita dilepas turun ke bawah. Bukan letak di antara pusat dan dada, bukan. Bukan dikembalikan tangan kita macam mana tangan kita pada masa baca Fatihah tu, bukanlah. Jadi maknanya selepas pada dalam masa i'tidal, tangan kita sunat lepas turun. Betul turun. Tak sunat kita lipat, pegang tangan, letak tangan antara dada dan pusat sebagaimana kita dalam berdiri Fatihah, itu tak sunat. Ini dalam mazhab kita. Tapi ada juga setengah-setengah mazhab tu, sunatnya letak tangan sebagaimana kita letak ketika baca Fatihah. Tapi mazhab Syafi'i kita selepas pada takbir gini, lepas tu. Lepas tu. Turun ke bawah. Kemudian barulah masuk sunat yang ke-66. Alla yulsiqahuma, bahawa tiada menghimpit akan keduanya, akan dua tangan, bijambihi, dengan lambung, dengan dua lambungnya. Lambung tu ialah antara dada dengan belakang. Sebelah kanan, sebelah kiri, antara dada dengan belakang tu dikatakan lambung. Ba'da irsalihima, kemudian daripada lepaskan keduanya, dua tangan, selepas pada takbiratul, selepas pada akad tu kita lepas turun, maka tangan jangan hipit dengan lambung. Jadi jangan letak rapat gitulah. Jangan kita rapatkan tangan kita dengan lambung kita. Jadi lepas tu jangan buka sangat. Jangan rapat sangat. Jangan rapat begitu. Jangan apabila takbir, lepas turun, lepas tu jangan kita rapat gitu. Bahkan buka sikit. Jangan buka luas sangat. Jadi jangan rapat. Jangan hipitkan dua lengan kita dengan lambung kita. Itu adalah sunat. Satu sunat lain pula. 167 an yakula sami'allahu liman hamidah. Ini maklum. Sunat apabila kita mulai bergerak daripada rakaat kepada i'tidal, maka sunatnya kita ucap sami'allahu liman hamidah. Itu dah maklum semuanya.
Seterusnya an yakula dzalika ma'abtida'i raf'i ra'sih, dan sunat yang lain pula semata-mata ucapan sami Allahu liman hamidah tu satu sunat. 68 sunat lain pula an yakula dzalika, bahawa kata demikian itu sami Allahu liman hamidah ma'abtida'i raf'i ra'sih, serta permulaan mengangkat kepala daripada rakaat kepada i'tidal. Jadi mulai apabila mulai kita akak kepala, tangan pun mulai akak, mulut kita pun mulai ucap sami Allahu liman hamidah. Hamidah tu sebut dah tu kita dah betul i'tidal. Jadi kita rakaat sami Allahu liman hamidah. Jadi sebut hamidah, dah tu kita dah betul i'tidal. Begitu. 169 an yajharal imamu bihi bi sami Allahu liman hamidah. Sunat bagi imam, sunat bagi imam tak kira sembahyang tu sembahyang subuh, sembahyang isya, sembahyang maghrib, sembahyang Jumaat, sembahyang raya, artinya sembahyang itu sembahyang zuhur, artinya sembahyang asar, tak kira. Sekiranya kalau dia jadi imam, maka sunat menyaringkan sebutan sami Allahu liman hamidah. Sebab supaya dengar oleh makmum akan sebutan itu dan makmum dapat tahu kata dia tu dah pindah daripada rakaat kepada i'tidal. Itu maklum. 170 an yakula idza stawa qa'iman, an yakula sunat bahawa kata ia, bahawa baca ia apabila betul berdiri. Apabila betul ia yang berdiri, mana apabila betul berdiri, apabila dia tu dah jadi berdiri betul, jadi i'tidal lah. Apabila dia bangkit berdiri, dah jadi betul berdiri dia, maka sunat dia baca apa dia? Rabbana lakal hamdu. Rabbana lakal hamdu. Nak baca Rabbana lakal hamdu tu dengan sami Allahu liman hamidah tu mesti kena ada saktah juga. Jadi maknanya apabila ya sami Allahu liman hamidah tu ketika kita mulai akak kepala sampai kepada betul berdiri. Jadi apabila kita betul berdiri, maka kita pun mulai Rabbana lakal hamdu. Maka di situnya maklum ada dua riwayat, laka wa laka, dengan tambah waw dengan tak ada waw, itu ada dua riwayat. Rabbana walakal hamdu, Rabbana lakal hamdu. Nak tambah waw pun boleh, tak ada waw pun boleh, belum pada laka. Itu ada dua riwayat. Maka sekurang-kurangnya begitulah. Rabbana lakal hamd, Rabbana walakal hamd. Itu sekurang-kurangnya. Sekurang-kurangnya sakat tu. Rabbana lakal hamd, Rabbana walakal hamd. Nak tambah lagi pun tambah mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du. Kita tambah lagi. Rabbana, ya wahai Tuhan kami, lakal hamdu, bagi engkau lah puji, segala puji itu bagi engkau. Puji sebanyak mana? Puji itu sebanyak mana? Mil as-samawati, memenuhkan langit. Nak cerita kata puji itu sebanyak mana? Puji itu sebanyak mana? Memenuhikan langit-langit. Sekiranya kalau puji itu memanglah dia asalnya perkataan, fardunya kalau jadi macam pasir ke masalan, jadi macam air ke, jadi macam tanah, jadi berjisim, dia akan memenuhikan akan segala lapisan-lapisan langit. Itu nak cerita kata puji itu banyak besar. Wa mil al-ardi, dan memenuhi akan bumi. Puji itu banyak mana? Puji kepada Allah banyak sebanyak mana? Sebanyak penuh langit dan penuh bumi.
wa mil'a. Kemudian penuh pada langit, penuh pada bumi, penuh pada mana lagi? Penuh pada langit, penuh pada bumi, diisikan dengan puji, diletakkan, disimpankan puji itu, fardunya puji itu dijadikan jisim, maka memenuhi juga akan barang yang kanda oleh engkau min syai'in pada suatu ba'du kamadian, yakni kami pada langit dan bumi. Tak tahulah penuh mana-mana sekalipun, penuh lagi. Penuh lagi. Kalau penuh dah langit, penuh dah pada bumi, penuh lagi pada benda yang Tuhan tahu, kita tak tahu. Begitulah. Tetapi bukan maksud nak memenuhi begitu sangat tak. Bahkan maksudnya puji bagi Allah sebanyak-banyak puji dengan sekiranya tidak terhingga. Puji kepada Allah berapa banyak tiada terhingga bagi kita hamba. Itu mana kata mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du. 171 an yazidal munfaridu, bahawa menambah oleh orang yang sembahyang seorang diri, wa imamu man marra, dan imam mereka yang disebut, mana imam orang yang jadi imam, makmumnya mahsurin yang setuju dengan memanjang, sunat bagi dia tambah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Jadi nak tambah ini nak tambah hamdan katsiran tu, kalau orang jadi imam syaratnya boleh boleh memanjangkan sembahyang. Yang ada makmum setuju dengan memanjangkan sembahyang. Boleh bawalah sunat bagi imam tu menambahkan hamdan katsiran. Dengan sebaliknya, maknanya kalau kita jadi imam yang mana ada makmum kita, ada lebih kurangnya makmum yang maksud 2-30 orang tu tak setuju bagi kita panjangkan sembahyang, maka tak sunat kita baca hamdan katsira tu, tak sunat. Begitu juga kalau makmum kita tu sampai ratus-ratusnya, maka tak sunat juga. Tak kira mahsurin tu lebih banyak daripada mahsurin, maka tak payah tanya setuju ke tak setuju. Maka tak sunat dah bagi dia tu tambahkan hamdan katsirah. Gitu nah. Tadi doa tadi tu baca Rabbana lakal hamdu wa lakal hamdu mil'ah. Mil'al ardi wa mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du. Itu baca begitu. Mil'ah. Adapun yang Rabbana walakal hamdu mil as-samawati itu boleh ke semuanya, walaupun mana-mana imam sekalipun. Yang mahsurin, yang tak mahsurin, yang redha ke tak redha dengan memanjangkan sembahyang, boleh kata semua. Disunatkan semua. Tetapi nak tambah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi itu untuk imam yang makmum, yang mahsurin, yang redha dengan memanjang saja. Tambah jadi tambahnya Rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Tambahnya begitu. Dan 172 sunatkan lagi tambah bagi imam yang mahsurin, yang redha dengan memanjang, dan orang sembahyang seorang diri, tambah lagi selepas pada hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi itu disunatkan tambah lagi ahlas sana'i wal majdi, apa dia kata an yazida aidan, bahawa sunat bahawa tambahkan juga ahlas sana'i wal majdi ahaqqu ma qala al abdu wa kulluna laka abdun Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u zal jaddi minkal jaddu. Itu sunat lagi kita tambah. Tapi imam tu nak imam yang boleh memanjangkan sembahyang.
Itulah sunat tambah lagi. 173 an yakula kulla dzalika sirran. Bahawa katakan demikian itu, bahawa bacakan demikian itu mulai daripada Rabbana walakal hamd hingga akhirnya. Sunat tu baca dengan secara perlahan, tak sunatkan nyaring, walaupun imam sekalipun tak sunat dia nyaringkan bacaan Rabbana walakal hamd hingga akhirnya tak disunatkan. Lain pada kunut, lain pada imam baca kunut, ini bukan dia kunut, maka bacanya baca dengan secara lahan, sekadar dia saja yang menegar, tak mekuatkan suara supaya didengar oleh makmum tu tak disunat. Bacaan Rabbana lakal hamd. Kunut tu lain lah. Habis di situ, maka kita akhir pada katanya 174 al-kunutu fis subhi. Wallahu a'lam, alhamdulillah rabbil alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi